Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 tahun dari sekarang, kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai barangan dan perkhidmatan. Cukai ini telah pun digunakan di 143 buah negara di dunia. Dan di rantau Asia Tenggara, hanya Malaysia, Brunei dan Myanmar sahaja yang belum lagi menggunakan sistem percukaian ini. Masalahnya sekarang ialah cadangan kerajaan memperkenalkan sistem percukaian GST ini menakutkan rakyat. Atas andaian ia akan menyebabkan kos barangan meningkat. Betulkah begitu? Jika betul, kenapa pula kerajaan bersedia untuk melaksanakannya? Apakah kesannya jika sistem GST ini diperkenalkan? Bagi membincangkan tajuk ini bersama hujah malam ini ialah 2 tetamu, iaitu Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan Muhammad, Ahli Parlimen Pulai, dan Yang Berhormat Tony Phua, Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara. Selamat datang ke studio Datuk dan selamat datang ke studio YB. Datuk ya, rakyat takut dengan cadangan GST ini kerana bimbang kos barangan akan meningkat dan ini membebankan mereka. Jika begitu, apakah Datuk rasa GST ini perlu diperkenalkan? Rakyat perlu melihat pengenalan sistem GST ini dari segi secara keseluruhan untuk kepentingan negara. Jadi perlu diperkenalkan atau perlu tidak? diperkenalkan kerana kerajaan tidak boleh bergantung kepada cukai-cukai yang ada sekarang ini dan juga kepada cukai daripada Petronas. Jadi kerajaan perlu melihat kepada cara-cara lain untuk mengadakan sistem yang boleh mengutip cukai, yang boleh memberikan revenue secara jangka panjang. Tidakkah Datuk melihat cukai ini akan menambahkan beban rakyat? Sebenarnya banyak apa yang dikatakan dalam akhbar dan sebagainya itu tidak benar. Kerana cukai GST ini mungkin akan membebankan rakyat secara jangka pendek dan kerajaan boleh memberikan rebate dan subsidi untuk mengurangkan beban cukai GST ini pada tahun-tahun permulaannya. Rebate macam mana yang kerajaan boleh bagi? Subsidi secara terus. Kerajaan boleh buat satu perkiraan berapa jumlahnya dan terus berikan subsidi tersebut rebate tersebut pada rakyat. Dan ini memang boleh dilaksanakan oleh kerajaan. GST ini bukan perkara baru. Dia telah dilaksanakan di banyak negara lain. Ada banyak pengajaran yang kita boleh dapat dari negara lain. Ikut saja mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita kurangkan kesannya kepada rakyat. Dan bagaimana YB? Saya rasa perkara ini memang dari segi teori betul, iaitu GST lebih wajar dilaksanakan. Selepas tu yang memang miskin kita boleh kecualikan ataupun berikan rebate kepada dia. Tapi masalah di Malaysia adalah sebab hanya 15% daripada semua pekerja 12 juta di Malaysia sekarang kenakan cukai. Selepas ni kalau adakan GST ke semua 100% pekerja ni akan dicukai. Takkan kerajaan boleh mengecualikan 85% daripada pekerja ni? Kan itu bagus lebih menyeluruh. Rakyat semua lebih menyeluruh kena bayar cukai kepada negara. Kan itu membebankan rakyat lah. Kalau katakan GST ni diberikan kepada hanya yang kaya, yang bayar lebih, itu okey. Tapi sekarang ni GST ni digunakan kepada semua orang. Tak kira miskin ataupun kaya ataupun pertengahan. Semua kena. Jika rakyat semua kena dengan kadar yang mungkin berbeza-beza, YB, tidakkah itu akan menguntungkan negara? Adakah kadar berbeza-beza? Takkan kadar berbeza. Maksud GST satu kadar serata. Jadi seperti saya katakan tadi, ada kaedah-kaedah yang digunakan untuk memberikan subsidi atau rebate semula kepada golongan-golongan yang dibebankan oleh sistem GST ini. Masalahnya apa dia kaedah itu? Bagaimana kaedah kita kerajaan nak bagi rebate itu? Ini yang merisaukan rakyat, saya fikir. Ada selain daripada memberikan rebate secara cash masuk terus ke dalam bank, ya. Kerajaan juga memberikan peruntukan lebih kepada subsidi lebih kepada perubatan, perumahan, pengangkutan dan sebagainya untuk mengurangkan kos beban sara hidup. Apakah YB nampak apa yang masalahnya? Datuk cuma mau jelaskan kalau kita itu? kasih berikan semua subsidi, lepas tu kutip teks pula. Ini macam nak sentuh hidung secara terbalik. Kalau kita nak berikan subsidi dan lepas tu nak teks cukai lagi, ni macam buat susah saja. Bukan, yang penting sekarang ni kerajaan perlu mengadakan satu sistem pengutipan cukai yang lebih mantap, mengurangkan pengelakan cukai, ya, memaksa orang kata rakyat untuk membayar cukai hanya kepada barangan yang dibeli. Maknanya kalau rakyat tak berbelanja, rakyat tak konsum, maka rakyat tak bayar cukai. Dan pada waktu yang sama, cukai pendapatan boleh dikurangkan dan berbagai cukai lain yang kerajaan kenakan sekarang pun boleh dikurangkan untuk mengimbangkan semula kesan negatif daripada GST. Seperti apa yang saya katakan tadi, hanya 15% daripada pekerja di Malaysia dikenakan cukai pendapatan sekarang. Kalau kurangkan bagi diorang pun, hanya yang kaya
yang bermanfaat. Yang 85% pun tak manfaat. Dan kalau dikecualikan, kerajaan boleh kecualikan 5%, 10%, yang balance 70%, 75% kerajaan pun kena bayar boleh memberikan subsidi kepada perbelanjaan besar untuk keluarga-keluarga orang yang tidak pada pendapatan rendah. Dari segi perubatan, pendidikan, transport dan sebagainya. Ya, itu akan jelas akan ada subsidi. Sekarang ni pun dah ada. Kalau ada GST apakah akan disubsidikan juga atau bagaimana, Datuk? Maknanya dia bukannya dikaitkan dengan sistem GST itu, maknanya subsidi itu diberikan melalui macam ada program PTPTN, ada program buku teks percuma diskon dan sebagainya. Perkara ni boleh meringankan beban. Memang ni sekarang sudah ada. Sudah ada. Tapi kena tambahkan 4% cukai lagi, tambahlah beban. Tapi YB apa GST ni bukan untuk barangan keperluan harian. Dia hanya untuk barang mewah sahaja. Bukan barang mewah. Semua. Kecuali barang keperluan. Seperti kalau katakan beras boleh jadi dia akan kecualikan. Tapi semua barang yang lain, bila saya beli rumah, dulu tak ada teks, sekarang akan ada teks 4%. Bila saya beli shampoo akan kena, gunting rambut akan kena. Kerajaan boleh kurangkan cukai tanah dan sebagainya, cukai keuntungan tanah dan sebagainya. Biasanya cukai akan ada penurunan, tidak, Datuk? Ya. Di banyak negara lain memang. Jadi itu sebenarnya yang merisaukan rakyat, saya fikir. Itu yang merisaukan rakyat. Saya rasa kita pun harus melihat daripada segi kedudukan Malaysia dalam rantau ini. Kebanyakan negara-negara di rantau ini mempunyai rejim percukaian yang rendah. Singapura cukainya baru 15%. Kita masih di tahap 26%. Maka kita 15% dengan 26% mana tinggi tu, Datuk? Kita mengenakan cukai lebih tinggi kepada orang rakyat dan juga kepada bisnes. Sekarang ni kita nak menarik pelaburan asing untuk masuk ke Malaysia. Kalau kita mengekalkan kadar 26% tersebut berbanding dengan 15% di Singapura dan juga di negara-negara lain, saya pun tak ada angka tepat. Pelabur asing akan lebih tertarik untuk pergi ke negara-negara yang mempunyai cukai yang lebih rendah daripada Malaysia. Jadi kita pun akan mengalami kerugian juga. Jadi perkara ni saya rasa jangan kita lihat dari segi beban pada rakyat saja. Kita kena tengok daripada segi beban pada negara dan juga apakah benefit yang boleh negara dapat daripada memperkenalkan sistem GST ini. Okey, YB, barangkali YB nak tambah soal itu. Kita berat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini.